murid-murid, jumpa lagi di channel Cikgu Ani. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat sejahtera. Pagi ini kita akan belajar tentang kemahiran saintifik bersama dengan cikgu. Untuk pengetahuan semua murid, kemahiran saintifik terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada 12 ya murid-murid. Tetapi untuk murid-murid tahun 1, kamu hanya akan belajar 2 sahaja daripada 12 itu. Yang pertama, kamu akan belajar tentang apakah dia kemahiran memerhati, dan yang kedua, kamu akan belajar tentang kemahiran berkomunikasi. Mari kita tengok satu persatu. Baiklah, apabila kita belajar tentang kemahiran memerhati, murid-murid akan melibatkan beberapa deria yang ada pada anggota badan kita. Yang pertama adalah deria sentuhan, iaitu kita menggunakan kulit kita. Okey, dalam gambar yang cikgu paparkan, murid-murid boleh memerhati bagaimana sebiji cube ais disentuh dengan jari, maka kita akan merasa sejuk. Kulit kita menyentuh ais, merasa sejuk dan kita mengatakan bahawa ais itu sifatnya sejuk. Okey. Gambar yang kedua menunjukkan genggaman. Tangan kita, jari jemari kita boleh menggenggam bahan. Apabila kita menggenggam bahan, kita boleh merasa objek yang di dalam tangan kita itu lembut, keras, okey, ataupun berduri, ataupun kasar, ataupun licin. Ini bermakna kulit di dalam seluruh tapak tangan kita ini telah memberitahu kita bahawa apakah sifat objek yang kita pegang. Okey. Gambar yang ketiga menunjukkan satu tangan yang telah melepur. Okey, melepur itu mungkin telah terkena air panas ataupun sesuatu yang panas, mungkin cerik yang panas ataupun terlanggar periuk yang panas. Maka kulit itu boleh melepur, bermakna kulit itu telah tercedera. Sebelum kulit itu tercedera, sudah pasti murid akan menarik tangan daripada objek yang panas itu kerana kulit kita telah merasa panas dan itu adalah salah satu gangguan kepada kesihatan kulit itu. Maka di sini kita boleh membuat rumusan bahawa kulit kita boleh memberi maklumat apakah bahan yang telah kita sentuh. Seterusnya, mari kita lihat deria yang kedua yang kita gunakan dalam kemahiran memerhati, iaitu mata. Gambar ini jelas menunjukkan kita melihat objek dengan menggunakan mata. Dan apabila objek itu agak kecil, objek itu tidak jelas, kita boleh menggunakan kanta pembesar. Di sini kita boleh mengatakan bahawa objek dilihat terus dengan menggunakan deria penglihatan kita. Maka kita memerhati objek-objek yang ada di hadapan kita dan kita boleh menganalisis apakah objek yang kita lihat, sama ada besar, kecil, bergerak ataupun pegun. Okey, pegun itu bermakna tidak bergerak. Okey. Untuk murid, kita telah belajar 2 deria, iaitu sentuhan dan penglihatan. Yang seterusnya, kita memerhati menggunakan hidung kita.
deria bau. Kamu tentu hairan bagaimana kita memerhati menggunakan hidung, sedangkan kita biasa kata kita melihat dengan mata. Baiklah, cuba murid-murid tutup mata murid-murid dan menghidu sesuatu objek yang ada di hadapan murid-murid. Contohnya, dalam gambar ini, seorang budak perempuan menghidu bunga mawar. Okey? Walaupun dia menutup mata, dia akan dapat mengatakan di hadapannya ialah sekuntum bunga mawar. Lagi satu contoh yang cikgu boleh berikan ialah kamu menghidu buah durian. Walaupun kamu menutup mata kamu, kamu akan mengatakan di hadapan kamu ialah buah durian. Kerana bau buah durian itu telah memberitahu kamu bahawa objek yang di depan kamu adalah buah durian. Okey, yang seterusnya. Okey. Memerhati dengan menggunakan lidah. Okey. Kita boleh perhati dengan menggunakan lidah ke? Okey. Kamu tutup mata kamu dan kamu rasa sesuatu bahan yang berada di hadapan kamu. Contoh gambar di dalam slide cikgu, seorang budak perempuan menjilat aiskrim. Maka aiskrim itu akan dapat dianalisa apakah rasanya. Adakah perasa strawberry, perasa coklat, perasa vanila, ataupun mungkin rasa durian, ataupun mungkin rasa jagung. Di situ lidah telah memaklumkan kepada kita apa dapatan terhadap perbuatan merasa itu. Maka dengan menutup mata kamu sendiri pun, kamu boleh mengatakan aiskrim yang kamu makan itu berasa strawberry. Contohlah. Okey, contohnya. Maka kamu jelas mengatakan aiskrim yang kamu rasa itu ialah berasa strawberry. Itulah kamu boleh memerhati dengan menggunakan lidah kamu. Okey, akhir sekali, kemahiran memerhati akan melibatkan pendengaran, iaitu telinga kita. Setiap hari kita akan mendengar pelbagai bunyi. Walaupun sumber yang memberi bunyi itu mungkin kita belum melihat. Contohnya, kamu berada di dalam kenderaan ibu bapa kamu, tiba-tiba kamu mendengar bunyi amaran kereta polis ataupun amaran kereta bomba. Maka kamu terus boleh mengatakan bunyi yang kamu dengar itu adalah bunyi kecemasan datang daripada kenderaan anggota keselamatan. Walaupun ketika itu kenderaan itu belum lagi berada di hadapan kamu. Bermakna kamu belum melihat lagi, tetapi telinga kamu telah mendengar apakah objek yang mengeluarkan bunyi berkenaan. Okey, jadi ini adalah cara-cara bagaimana kamu boleh memerhati. Okey, kamu boleh memerhati. Okey. Seterusnya, cikgu akan masuk bahagian kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ini bermakna gerak kerja yang kamu lakukan semasa kamu membuat uji kaji di rumah ataupun di sekolah. Di sekolah, kebanyakan uji kaji kita akan buat di dalam makmal sains. Tetapi ada juga gerak kerja manipulatif yang boleh kita lakukan di dalam kelas ataupun di rumah ketika kita belajar di rumah. Bermakna bila murid-murid hendak menjalankan kemahiran manipulatif, tidak semestinya menggunakan peralatan-peralatan khas yang berada di dalam makmal sains. Banyak alat-alat di rumah yang boleh kita gunakan, sama ada barang-barang yang sedia ada ataupun barang-barang yang kita beli yang kita boleh jalankan di rumah. Maka peralatan-peralatan ini bila kamu gunakan,
kamu bersihkan dan kamu simpan semula di tempat mana kamu ambil, itu adalah salah satu kemahiran manipulatif. Bagaimana kamu mengambil alat, menggunakan alat dan menyimpan semula alat berkenaan. Yang kedua, bagaimana kamu menggunakan spesimen. Spesimen ni bermakna benda-benda hidup yang kamu gunakan semasa kamu menjalankan kemahiran memerhati. Contohnya, kamu memerhati sehelai daun. Kamu memerhati seekor semut. Sebab walaupun kita menjalankan kemahiran manipulatif, kita menjalankan uji kaji, kita membuat pemerhatian dalam pembelajaran sains kita, seboleh-bolehnya spesimen yang kita gunakan itu kita tidak musnahkan. Okey, kita tidak musnahkan. Kita boleh memerhatikan daun yang berada pada sebatang pokok tanpa mengambil daun itu ataupun mencari daun tersebut. Kamu juga boleh memerhati seekor semut tanpa membunuh semut berkenaan. Kemudian di dalam kemahiran manipulatif juga, murid-murid akan dilatih melukis spesimen. Contohnya, guru kamu meminta kamu melukis sehelai daun, melukis sebiji batu, melukis rama-rama. Okey, itu adalah kamu membuat lakaran. Okey. Kemudian membersihkan dan menyimpan alatan tadi cikgu dah maklumkan. Itu adalah kemahiran manipulatif. Jadi, itulah kita punya pembelajaran pada pagi ini murid-murid. Yang pertama ialah kemahiran proses sains iaitu memerhati, dan yang kedua kemahiran manipulatif. Okey, dua tajuk ini sahaja yang cikgu ajar pada hari ini kerana dua kemahiran inilah yang murid-murid tahun 1 perlu kuasai. Cikgu harap murid-murid memahami pembelajaran cikgu pada hari ini dan jangan lupa bersama cikgu lagi untuk pembelajaran yang akan datang di masa-masa yang lain. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi. Bye.